Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. First kali aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab sudi klik video ni dan korang layan video-video di channel Nina Story. Jangan lupa untuk subscribe sebagai tanda korang support Nina Story, okay? Korang mesti pernah dengar tentang legenda Puteri Santubong. So hari ni aku nak cerita sikit lah tentang sebuah legenda yang famous yang berasal dari negeri Sarawak. Kisah legenda ni macam lebih kurang dengan kisah legenda 7 puteri dari negeri Terengganu, iaitu diorang ni berasal dari alam kayangan ataupun daripada negeri kayangan. Manakala kalau cerita pasal Puteri Gunung Ledang ni pula dipercayai diorang ni berasal dari alam bunian. Tapi sebenarnya kan, kisah-kisah puteri ni sebenarnya agak menarik tau. Sebab benda ni memang sangat berkaitan rapat dengan masyarakat yang ada dekat Malaysia. So without wasting any time, let's get started. Kalau sebut je Puteri Santubong, mesti akan ada puteri sejinjang. Digambarkan diorang ni sebenarnya puteri kayangan yang tersangatlah cantik. Sesiapa je yang tengok diorang ni mesti akan jatuh hati, akan terpikat dengan diorang. Digambarkan juga diorang punya kecantikan ni kan, ibarat bulan yang menghiasi pada waktu malam, bersinar-sinar. Mata diorang pula cantik dan mempunyai bulu mata yang lentik. So memang sangatlah perfect. Bukan tu je, diorang punya suara pun merdu juga. Kedua-dua puteri ni, Puteri Santubong dengan puteri sejinjang, memang tersangatlah rapat macam kembar. Diorang ni juga selalu bersependapat dan selalu akan buat benda sama-sama. Puteri Santubong dikaitkan dengan Gunung Santubong yang terletak di daerah Kuching di Sarawak. Jadi kalau kita dari Kuching nak ke gunung tadi kan, so ambil masa lebih kurang sejam macam tu. Kisah Puteri Santubong ni juga telah dijadikan sebagai sebuah lagu. Kalau diperhatikan lirik lagu tadi, sebenarnya lebih kepada penceritaan Puteri Santubong, macam mana dia turun ke bumi dan apa yang terjadi dekat dia. Dari apa yang aku baca, kisah Puteri Santubong ni sebenarnya dia ada banyak versi. So mungkin lain orang ataupun lain masyarakat, lainlah yang apa diorang percaya. Biasalah kalau kisah legenda zaman-zaman dulu ni kan, akan disampaikan dari mulut ke mulut, bukannya melalui tulisan. Jadi bila disampaikan dari generasi ke generasi, cerita tu boleh berubah-ubah dan mesti akan ada jugalah perbezaan cerita tu. Jadi aku akan cerita dulu versi yang pertama. Zaman dulu ada dua buah kampung yang berjiran, iaitu Kampung Pasir Putih dan juga Kampung Pasir Kuning. Even kampung ni berjiran, tapi diorang ni sebenarnya selalu bergaduh dan bermusuhan antara satu sama lain. Jadi pantang ada kesalahan sikit je, diorang ni akan bergaduh. So untuk selesaikan masalah ni, dua orang puteri dari kayangan telah dihantar ke bumi untuk bantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh kedua-dua kampung ni. Dua orang puteri tadi sebenarnya anak kepada raja yang berasal dari kayangan. So Puteri Santubong tadi dihantar ke Kampung Pasir Kuning, manakala puteri sejinjang dihantar ke Kampung Pasir Putih. Dekat kampung ni, kedua-dua puteri tadi dia kena bersumpah supaya takkan lagi terjadi pergaduhan di antara kedua-dua kampung ni. Puteri Santubong sebenarnya dia ada bakat boleh menenun dan juga boleh menjahit pakaian. Jadi dia pun turunkanlah ilmu dia dekat orang kampung. Orang-orang kampung pun belajarlah daripada Puteri Santubong dan diorang telah menghasilkan pakaian yang cantik-cantik. So benda ni telah menarik perhatian seorang pedagang yang kacak yang datang dari Matang yang bernama Putera Serapi. Tak lama lepas tu, Puteri Santubong ni jatuh hati kepada Putera Serapi. Pada masa yang sama juga, puteri sejinjang ni pun suka juga dekat Putera Serapi. Jadi dekat sini terjadilah cinta tiga segi antara diorang bertiga. So disebabkan diorang berdua ni jatuh cinta pada orang yang sama, jadi timbullah orang kata apa, rasa sakit hati, dengki semualah kan. Kau dah berebut dia, aku pun nak kat dia juga. Jadi macam itulah. So bergaduhlah diorang berdua ni. Diorang bergaduh, kemudian secara automatik diorang ni telah melanggar janji. Akhirnya diorang berdua ni telah disumpah menjadi gunung. So muncullah Gunung Santubong dan juga Gunung Sejinjang yang ada dekat Sarawak sekarang ni. Jadi kita akan teruskan kepada versi yang kedua. Manakala versi yang kedua pula, kedua-dua puteri tadi bukan berasal dari kayangan. So maksudnya diorang ni adalah manusia macam kita. Diorang berdua merupakan puteri kepada Sultan Brunei. Pada abad ke-18, dikatakan ayah diorang ni telah mati dibunuh. So dua orang puteri ni dengan 7 orang putera Sultan Brunei tadi telah lari untuk selamatkan diri diorang. Diorang semua nak larikan diri ke Tanah Melayu pada masa tu, sebab diorang rasa dekat Tanah Melayu je tempat yang paling selamat untuk diorang bersembunyi. So untuk ke Tanah Melayu, diorang kena merentasi Laut Cina Selatan. Jadi benda ni bukan mudah untuk diorang cross macam tu je. Kemudian 7 putera tadi tu pun disatlah. Dia kata okey, Santubong dengan Sejinjang korang kena duduk dekat sini, korang tak boleh ikut kita orang sebab benda ni sangat berbahaya untuk keselamatan korang. Jadi biarlah kita orang ni berlayar dan korang tinggal dekat kawasan Gunung Santubong. So tinggallah 2 orang putera tadi, manakala 7 orang putera tadi berlayar meninggalkan diorang. Tak lama lepas tu, orang Dayak yang tinggal dekat area situ kan, terjumpalah dengan 2 orang puteri ni. So diorang kata 2 orang puteri ni memang sangat-sangat cantik. Bagi diorang, kecantikan 2 orang puteri ni ibarat macam puteri dari kayangan yang tak ada tandingan dia. Pada awal tu 2 beradik ni hidup aman damai je, tak ada masalah. So memang okey lah hidup diorang berdua ni. Tapi lama-lama diorang mula bergaduh tau, hingga menyebabkan diorang ni telah meninggal. Puncanya dikatakan diorang ni jealous dengan kecantikan sama sendiri. Macam contohnya, engkau punya badan tak cantik lah macam ni, kau cuba tengok badan aku macam ni. Dia macam tu lah. Kau cuba tengok hidung aku ni mancung sikit, hidung dia mungkin penyek sikit ke apa. So dia macam membanggakan kecantikan masing-masing lah. Jadi bila dah bergaduh macam tu, dia akan nampaklah kekurangan pada diri sendiri kan. Nak tegakkan yang diri dia cantik, lepas tu Sejinjang pun nak tegakkan diri dia cantik. So bergaduhlah diorang berdua ni sehingga menyebabkan
disebabkan diorang ni membunuh antara satu sama lain. Manakala 7 putera tadi tu pula dikatakan telah berlayar sampai ke Pulau Pinang. Dipercayai 7 orang putera tu sebenarnya masih lagi menetap di Semenanjung sampai sekarang. Tapi diorang ni selepas diorang berhijrah ke sana kan, diorang dah tak guna title sebagai sultan sebab diorang nak sembunyikan identiti sebenar diorang dari dikejar oleh pihak musuh. Agak interesting juga sebenarnya kan. Jadi kalau betul-betul lah benda ni terjadi, yang mana 7 orang putera tadi berlayar sampai ke Pulau Pinang, jadi kalau betul benda ni betul-betul terjadi, agak-agaknya sampai sekarang pun kita takkan tahu siapa keturunan diorang kan. Silat-silat Hari Bulan, dia punya keturunan sekarang pun dia tak tahu yang dia tu sebenarnya adalah keturunan daripada Sultan Brunei. Kalau benda ni betul lah kan, benda ni betul-betul terjadi, aku bayangkan je. Okey, kita akan teruskan kepada next versi. Versi yang terakhir ni pula, kedua-dua putera ni datang daripada kayangan sama macam versi yang pertama tadi, dan diorang ni datang ke bumi untuk menyelesaikan masalah yang sama, iaitu menyelesaikan pergaduhan di antara dua kampung. Cuma ada beza sikit dengan versi yang pertama, yang mana pada masa tu ada seorang putera yang bernama Putera Jaya yang mempunyai peparas yang segak, dan Puteri Santubong dengan Puteri Sejinjang ni jatuh cinta dengan putera yang sama. Awal-awal tu kan diorang cuma perang dingin je, tak adalah sampai bertumbuk apa, tak ada lagi. Tapi lama-lama Puteri Sejinjang ni dia attack Puteri Santubong dulu dengan secara fizikal. So dekat sinilah bermulanya pergaduhan besar di antara diorang berdua. Maybe dia geram sangat ke apa ke, ataupun dia dah tak boleh kontrol diri, so Puteri Sejinjang ni pun seranglah Puteri Santubong. So tercetuslah pergaduhan di antara diorang berdua selama berhari-hari. Masa diorang bergaduh tu, ada ribut petir yang melanda kampung yang diorang jaga. Dalam pergaduhan tu, Puteri Sejinjang ni dia tumbuk muka Puteri Santubong sehingga menyebabkan rahang dia patah. Geram punya pasal, Puteri Santubong akhirnya bunuh Puteri Sejinjang. Jadi dia gunakan tombak, dia baling tombak tu tepat pada jantung Puteri Sejinjang. So matilah Puteri Sejinjang. Even pergaduhan diorang dah pun berakhir, tapi sebenarnya Puteri Santubong ni dia terbitlah rasa menyesal sebab diorang ni kan rapat sebenarnya. Tapi disebabkan diorang berebut lelaki yang sama, akhirnya diorang berbunuhan. Bila putera tadi tahu kes pergaduhan diorang berdua, putera tu sebenarnya nak kahwin dengan Puteri Santubong, tapi akhirnya dibatalkanlah, dia tak jadi. Disebabkan pergaduhan ni juga diorang berdua telah bertukar menjadi kuno, sebabnya diorang dah langgar janji. So Raja Kayangan tadi tu marah, that's why lah diorang ni kena sumpah jadi kuno. Alright guys, itu sajalah perkongsian aku tentang kisah legenda tentang Puteri Santubong yang famous di negeri Sarawak. Jadi kalau korang suka kisah-kisah legenda ni, korang boleh komen dekat bawah korang nak aku cerita pasal apa lagi, okay? And yeah, that's it for today, dan aku harap korang suka dan enjoy. Jangan lupa untuk subscribe, dan aku tak sabar lagi untuk jumpa korang in next video. Bye, Assalamualaikum. Puteri yang berasal dari kayangan dan diorang dari apa yang aku baca lah kan, kisah Puteri Santubong ni sebenarnya ada banyak dari aku suka nak cakap. So Puteri Santubong tadi dihantar ke pasir, bukan pasir, kampung. Tak lama lepas tu putera-puteri. So tercetuslah pergaduhan di antara diorang berdua. So tercetuslah pergaduhan di antara diorang berdua sampai hari. Diorang bukan sebab pergaduhan ni juga diorang tertukar jadi kuno. Pardon me and my tone. You can't step to my throne. They ain't working like me. I did this on my own.